Kita sambung semula kuliah kita dengan tutorial berkenaan dengan axial pump. So, kita bermula dengan soalan ini. An axial flow fan has a half diameter 1.5 meters and a tip diameter of 2 meters. It rotates at 18 radian per second when handling 5.0 meter cube per second of air. Develops a theoretical head equivalent to 17 millimeters of water. Determine the blade outlet and inlet angles at the hub and at the tips. Assume that the velocity of flow is independent of radius and energy transfer per unit length blade is constant. Take the density of air as 1.2 kg per meter cube. So, dalam soalan ini dia beri kita hub 1.5 meter. So, saya harap awak faham apa yang dimaksudkan dengan hub. Kita ada tips diameter 2.0 meter. Dia beri rotation 18 radian per second. So, jadi awak faham ini adalah omega. Dia adalah rotational speed. Okay, dan dia beri awak nilai Q untuk keadaan air, udara. Cuma yang awak perlu berhati-hati, dia beri awak theoretical head equivalent to 70 millimeters of water. So di sini awak kena berhati-hati kerana kita tidak boleh menggunakan 17 millimeter secara terus kerana ia adalah 17 millimeter of water. Sedangkan fan kita digunakan untuk mengalirkan air, udara. Okey, jadi maknanya kita kena convert 17 mm water kepada berapa milimeter udara. Okey. So kemudian kita senaraikan apa yang maklumat yang kita dapat daripada soalan. Kita ada hub diameter, kita ada tip diameter, kita ada radian per second, rotational speed dan kita ada flow rate dan diberi theoretical head 17 mm of water. Okay, kemudian soalan adalah untuk mengira apakah blade angle pada inlet dan outlet dalam pada lokasi hub dan juga tips. Jadi apa yang perlu kita buat, kita lukislah velocity triangle dan saya rasa awak pun dah faham velocity triangle boleh dilukis seperti ini. So kita ada actual velocity. So kemudian kita boleh melukis komponen velocity VR1 seperti ini. Okay, dan kita juga boleh melukis U1 seperti ini. Cuma awak perlu pastikan bahawa ia mestilah close loop. Maksudnya VR1 bergerak dan U1 pun menutup aliran tersebut. Okay, pada outlet, okay, kita akan melukis ini adalah actual velocity V2. So ini adalah VR2. Okay, dan ini adalah U2. Kemudian kita akan tambah lagi dengan V-World 2. Okay, yang reflect kepada turbulent yang berlaku dan kita ada VF2 iaitu theoretical flow. Dan di dalam soalan ini tidak diberitahu kedudukan angle dan sebagainya, mungkin memadai. Nanti kita akan buat perbincangan berkenaan dengan soalan 1 dan soalan 2. So katakan kita anggap ini adalah ini adalah angle yang kita cari dan kita tandakan dia sebagai theta 1. Oleh itu, daripada gambar rajah ini kita boleh tulis bahawa theta 1 sama juga dengan tangent untuk theta 1 sama dengan V1 over U1. Oleh itu, kita boleh memulakan pengiraan. Okey, untuk mengira V1 yang juga sama dengan VF, kita boleh mengira menggunakan kadar alih yang kita ada. Tetapi kita perlu ingat bahawa area yang perlu kita cari adalah area yang dilalui oleh udara sahaja. Oleh itu, kita kena tolak radius untuk tips dengan radius untuk hub. Okay, saya dah terangkan berkenaan dengan perkara ini kerana kita ingin mencari area yang dilalui oleh udara sahaja. Oleh itu kita kena tolak area yang terbentuk disebabkan oleh kehadiran hub. Dan kalau kita kira, kita boleh dapat nilai V1 sama dengan 3.64 meter per second. Okey, kemudian berbalik kepada rumus yang kita ada, kita telah ada V1 dan kita perlu mengira U1.
Dan seperti yang saya telah terangkan tadi, U1 rumus asal ni adalah U sama dengan R omega. Okay, seperti yang ditulis di sini. Dan membawa maksud bahawa nilai U1 akan berbeza antara nilai half dan juga nilai tips. Oleh itu awak kena berhati-hati. So, katakan kita ingin mengira nilai U1 untuk half. Kita ketahui bahawa U1 sama dengan R omega. So, kita masukkan nilai jejari 1.5 per 2 darabkan dengan omega 18 radian per second, kita akan dapat 13.5 meter per second. Oleh itu, kita boleh mengira tangent theta seperti ini dan kita boleh dapat nilai theta untuk half pada inlet adalah 15.08 darjah. Seterusnya, untuk kita mengira blade angle pada inlet pada tip, so kita menggunakan rumus yang sama juga. Kita mengira U dan kita boleh dapat U1 untuk tip adalah 18 meter per second. So nilai ini berbeza dengan nilai di atas kerana apa? Kerana kedudukan tips adalah jauh daripada center point, oleh itu jejari akan berbeza di antara hub dan juga inlet. Dan kita boleh kira tangent theta 1 sama seperti ini, 0.202 dan theta 1 adalah lebih kurang 11.43 darjah. Okay, di sini saya harap dapat alert bahawa angle pada inlet dan tips kemungkinan besar berbeza, kemungkinan besar sama, selalunya berbeza kerana apa? Kerana nilai U1 untuk hub dan juga nilai U1 untuk tip akan berbeza. Kemudian kita mengira untuk outlet. So di dalam outlet kita nyatakan angle adalah di sini. Okay, so dan sekiranya angle theta 2 itu adalah di kawasan yang ditandakan di sini, kita boleh dapati bahawa tangent theta 2 sama juga dengan jarak ini dibahagikan dengan jarak ini. Oleh itu kita boleh tulis sebagai BF2 dibahagikan dengan U2 ditolakkan dengan V2. So inilah rumus yang kita akan gunakan untuk pengiraan seterusnya. Dan seperti yang saya katakan, sekiranya turbulent tidak ada, had laju actual air yang masuk dengan had laju actual air yang keluar akan sama. Tetapi oleh kerana turbulent berlaku, kita dapati bahawa actual akan mengiring sedikit seperti itu dan had laju yang tegak di sini ialah velocity of flow, iaitu VF. Dan VF kita kata akan sama dengan VF kepada inlet. So jadi kita buat anggapan yang pertama ialah VF2 sama dengan VF1. Kemudian kita boleh mengira dengan menggunakan idea yang sama untuk mengira U2 untuk hub dan U2 untuk tips. Dan ini saya rasa awak pun boleh faham oleh kerana ia berada pada jarak jejari yang sama, oleh itu dia akan memberi nilai yang sama iaitu 13.5 dan 18.0 meter per second. Okay. Masalahnya di dalam equation ini kita perlu mengira apakah nilai V2. So untuk mengira nilai V2 kita menggunakan theoretical head yang diberikan di dalam soalan. So diberi theoretical head adalah equivalent, maksudnya sama dengan 17 mm water. So nilai ini kita tidak boleh gunakan kerana apa? Kerana diberi kita dalam bentuk medium yang berbeza. Oleh itu kita kena mengira apakah berapa milimeter air yang sama dengan milimeter water. Jadi apa yang boleh kita buat ialah first awak kena faham bahawa yang dimaksudkan dengan 17 mm water ialah tenaga yang ada di dalam pump tersebut boleh mengangkat air setinggi 17 mm. Sekiranya tenaga yang sama digunakan untuk mengangkat udara, berapa tinggi udara yang boleh diangkat? So jadi kita boleh buat persamaan rho GH untuk udara sama dengan rho GH untuk water. Jadi kita akan masukkan semua sekali nilai dan saya rasa density untuk water awak semua tahu sama dengan 1000 kg per meter padu. Jadi kita boleh kira
nilai H untuk udara adalah sama dengan 14.17 meter. Membawa maksud tenaga yang sama, sekiranya kita gunakan untuk mengangkat air, ia hanya boleh mengangkat air setinggi 17 mm, tetapi sekiranya kita gunakan untuk mengangkat udara, dia boleh mengangkat udara setinggi 14.17 meter. So, kita gunakan Euler head di sini. Kita gunakan Euler head sama dengan 1/G U2 V world 2. Kita masukkan nilai theoretical head 14.17 meter dan kita boleh mengira nilai V world 2. So, kita dapat nilai V world 2 dengan rumus 14.17 G dibahagikan dengan U2. Cuma di sini awak kena berhati-hati. Kerana apa? Kerana nilai U2 di sini kita ada dua nilai. Satu nilai pada tips dan satu nilai pada hub. Oleh itu, nilai V world 2 juga akan turut berbeza. So, jadi untuk outlet hub, kita daripada data yang kita ada, VF2, kita ada U2 hub dan juga kita boleh mengira V world 2 untuk hub 10.3. Kita masukkan di dalam rumus ini dan kita boleh dapat theta untuk hub pada outlet adalah 48.7 degree. Dan seterusnya untuk outlet tips di sini, data yang kita ada dan kita masukkan V world 2, kita dapat 7.72, kita boleh mengira nilai tangent theta dan akhirnya kita boleh dapat theta 2 pada tips ataupun outlet angle pada tips adalah sekitar 19.5 darjah. So ini adalah contoh pengiraan untuk keadaan di mana kita secara spesifik kita perlu mengira pada kedudukan inlet dan outlet dan juga pada hub dan juga pada tips. Okey, seterusnya kita akan bincangkan soalan yang mungkin ada beberapa pertambahan parameter. An axial flow pump operates at 500 RPM. The outer diameter of the impeller is 750 mm and the hub diameter is 400 mm. At the mean blade radius, the inlet blade angle is 12 degree and the outlet blade angle is 15 degree, both measured with respect to the plane of impeller rotation. Sketch the corresponding velocity diagram at inlet and outlet. The hydraulic efficiency is 87% and overall is 70%. Then calculate the heat generated by the pump, the rate of flow through the pump and the shaft power consumed by the pump. So yang ini soalan common lah untuk axial pump. So kita pergi seolah-olah dia hampir menyamai soalan fluid mechanics tu. Okay, pertama kat sini yang tertinggal maklumat ialah awak anggap je lah medium yang digunakan adalah water. Oleh itu awak gunakan density untuk water di dalam pengiraan. Yang lain saya rasa awak faham, operate 500 RPM, so kita dah tak pakai radian per second, kita beri dalam keadaan RPM pula. So dia beri impeller outer diameter, dia beri hub diameter. Kemudian dia minta kita at the mean blade radius. So maknanya dia bukan untuk mengira di dalam keadaan hub ataupun tips. So tetapi dia perlu kita mengira di dalam keadaan mean blade radius. Okay, nanti saya tunjukkan. Kemudian dia beri awak inlet blade angle 12 darjah dan outlet blade angle 15 darjah, tetapi dia beri hint both measured with respect to the plane of impeller rotation. Okay, kemudian kita perlu mengira soalan yang diberikan. Okay, jadi first kali yang awak kena buat ialah awak kena buat velocity triangle. So untuk yang velocity triangle ini, okay, so first kali awak kena buat blade di sini. Okay. Okay, so kemudian kita lukiskan velocity triangle. So kita ada actual velocity di sini, U1. So kemudian kita ada component velocity, kita ada U1 di sini dan kita ada VR1. Okay.
So berkenaan dengan melukis velocity triangle, boleh saja kalau awak nak lukis VR1 di sini, tak jadi masalah, dan lukislah U1 seperti ini. Ini kerana vektor, awak pun dah belajar vektor, so vektor boleh kita ubahkan asalkan magnitude dan direction masih lagi sama. Okey, di dalam untuk outlet kita melukis actual velocity di sini. Okey, so kemudian kita ada komponen velocity VR2 di sini dan kita ada V2 di sini, U2 di situ. So kemudian kita ada V-world di sini dan kita ada VF2 di sini. Okay, so berkenaan dengan angle, so dalam soalan ini pengiraan semua sekali adalah betul, cuma saya kita waktu menjawab ni saya tersilap berkenaan dengan both measured with respect to the plane of impeller rotation. So maksudnya plane of the impeller rotation ni sebenarnya awak kena buatkan garisan seperti ini dan angle itu adalah yang ini. Okay, so boleh So jadi kita kata 12 darjah tu sepatutnya di sini. So saya cuma tersilap letak. So jadi maknanya awak abaikan, cuma dalam exam maknanya awak kena jawab dengan betul lah. Cuma dalam pengiraan ini kita abaikan arahan tersebut. Anggap sahaja bahawa 12 darjah itu berada di sini dan juga 15 darjah itu berada pada kedudukan di sini. Supaya pengiraan masih lagi betul. Okay. So jadi dengan anggapan bahawa 12 darjah itu berada di sini dan 15 darjah itu berada di sini, kita mulakan pengiraan kita. Okay, pertama kita kena mengira apa yang dikatakan di manakah ataupun apakah average diameter. So average diameter ialah, so kita faham bahawa dalam axial pump kita ada hub dan di ada hub kita akan ada blade seperti ini. Okay, dan kita dapati bahawa blade ini, hub akan menghasilkan satu radius di situ dan tips akan menghasilkan satu lagi radius. Okay. Dan tetapi untuk soalan ini, kita tidak fokus kepada hub dan juga tips, tetapi kita fokus kepada average diameter. So maknanya average diameter adalah tengah-tengah, point tengah-tengah di antara hub dan juga tips, iaitu di sini. Okay, jadi maknanya kita akan mengira berkenaan dengan blade angle yang berada pada average diameter. So di sini saya harap sama setengah buku dia akan beri awak equation, tetapi saya harap awak dapat faham untuk mengira perkara ini. Kerana kefahaman untuk mengira itu lebih mudah berbanding awak menghafal rumus, kerana banyak lagi keadaan nanti yang awak perlu selesaikan. So jadi dekat sini kita tahu bahawa diameter untuk tips adalah 0.75. Oleh itu kita bahagikan 2, kita boleh dapat nilai radius. So kita boleh dapat nilai radius di sini. Maknanya daripada center point ke outer. Dan 0.4 per 2 kita boleh dapat nilai radius daripada center ke hub. Kemudian kita tolakkan dua nilai ini, kita boleh dapat 0.175. So bermaksud 0.175 adalah jarak ini. Maknanya jarak kawasan yang angin boleh melalui. Oleh itu untuk mencari diameter average, maknanya kita ingin mencari apakah nilai di tengah-tengah ni, sama juga dengan 0.175 bahagi 2 dan kita campurkan dengan 0.2 iaitu jarak radius ataupun jarak daripada center point. Jadi kalau kita campurkan kita ada 0.2875 dan kita darabkan 2 untuk kita dapat average diameter. So ini adalah average diameter 0.575 untuk keadaan ini. So kemudian kita kata untuk soalan ini dia tidak beri rotational speed dalam bentuk radian per second. Dia beri dalam bentuk rotational rotation per minute. Oleh itu kita menggunakan rumus ini. U sama dengan pi dn over 60 dan kita masukkan RPM dia 500 dan diameter kita masukkanlah average diameter. Ini kerana kita ingin mengira
data yang berlaku pada average diameter. So diameter kita beri 0.575, kita dapati bahawa nilai U adalah 15.06 meter per second. So di sini kita tidak ada lagi U untuk hub dan U untuk tips. Kerana apa? Soalan hanya minta kita mengira untuk mean ataupun average diameter. Dan seterusnya saya rasa awak pun boleh mengira. So berdasarkan velocity triangle di sini, kita dapati bahawa daripada angle yang kita ada di sini, kita boleh mengira velocity yang kita perlukan. So kita U 12 darjah sama dengan U1 over V1. Oleh itu kita boleh dapat V1 sama juga dengan 3.20 meter per second, iaitu sama juga dengan VF. Okay, ataupun sama dengan flow velocity. Pada outlet, kita membuat anggapan bahawa velocity of flow pada outlet juga adalah sama dengan velocity of flow pada inlet. Dan U2 adalah sama kerana U2 sama dengan U1. Kerana apa? Kerana kita hanya fokus kepada satu titik, iaitu mean diameter ataupun average diameter. So the average diameter mempunyai nilai radius yang sama, oleh itu U1 dan U2 juga sama. Kemudian kita boleh mengira nilai V2 dengan menggunakan rumus ini. So rumus ini saya harap awak tidak sahaja menghafal, tetapi awak boleh mengeluarkan rumus tersebut berdasarkan velocity triangle. So andai kata kita ada angle di sini. So angle di sini adalah sama dengan angle di sini. Betul ke? Okay, so kemudian kita kata kalau nak ikutkan angle di sini sama dengan angle di sini. Oh, sama dengan angle di sini. Saya tengok. Okay, so silap. So jadi bukan di sini. So angle di sini sama dengan angle di sini. Oleh itu kalau kita pakai tangent, kita boleh tulis tangent theta sama juga dengan VF2 bahagikan dengan V2. Okey, boleh. So kemudian katakan kita masukkan nilai, mungkin V, ni ada U2. Okey, kalau ini maksudnya 15 darjah ni silap lah. Saya 15 darjah tu mungkin. So yang ni awak anggap je lah silap. Nah, supaya calculation betul. So 15 darjah di sini awak buang. So awak anggaplah 15 darjah ni sama dengan di sini. Okay, 15 darjah tu adalah di situ. Oleh itu maknanya dia adalah angle yang sama di sini. Okay, so boleh. So untuk mengira V2 di sini, okay, sama juga dengan U2 tolak VF over tangent 15 darjah. So sama dengan 3.12 meter. Kita dapat daripada equation berdasarkan segitiga had laju yang kita ada. Kemudian kita boleh mengira daripada V2 yang kita ada di sini. Okey, kita boleh mengira untuk mendapatkan nilai VR2, iaitu dengan okey. Kemudian segitiga yang boleh kita buat lagi, okey, so awak kena faham ialah had laju adalah vektor di sini. Dan segitiga had laju kita boleh mengira dengan menggunakan rumus trigonometri. Jadi kalau kita tengok V2 kuasa 2 sama dengan VF2 campur V2 ini, dia akan reflect keadaan yang ini. So jadi kita kata V2 kuasa 2 di sini sama juga dengan VF2 kuasa 2 dicampurkan dengan V2 kuasa 2. So jadi kita akan ada rumus ini, VF2 kuasa 2 campurkan dengan V2 kuasa 2 sama dengan V2 kuasa 2. Kita masukkan nilai V2 yang telah kita ketahui. Kita masukkan nilai VF2 yang ini adalah V2.
Dan kita masukkan VF2, nilai yang telah diketahui, kita boleh dapat nilai V2. Okey. Okey, so kemudian daripada V2 di sini, maknanya kita dapat V2 di sini. So kita ada angle di sini, katakan kita ada angle 15 di sini. Okay, so angle ni yang ni silap, nanti saya lukis yang baru. So dan daripada angle 15 di situ kita boleh mengira nilai VR2. Kita boleh mengira nilai VR2. Itu sebanyak 12.36 meter per second. So ini adalah data yang perlu kita dapat supaya pengiraan seterusnya mudah untuk kita lakukan. So katakan untuk soalan pertama iaitu heat generated by the pump. So heat generated by the pump dia akan reflect kepada manometric head. Okay, soalan ini pada saya dalam Fluid Mechanics 2 selalu ditanya berkenaan dengan heat generated by the pump. So dia akan reflect kepada manometric head. Jadi manometric head dia akan reflect kepada hydraulic efficiency. Kita ada hydraulic efficiency sama dengan power out divided by power in. So power, rumus dia adalah sama dengan rho GQ dan H. Okay, untuk power out kita gantikan H ini dengan manometric head, dan untuk power in kita gantikan dengan Euler head. Okay. So dalam keadaan ini kita untuk mencari pump heat generated by the pump, maksudnya ketinggian air yang dihasilkan oleh pump, dia membawa maksud kepada power out. Oleh itu manometric head sama dengan Euler head darab hydraulic efficiency. Kita boleh menggunakan rumus ini. Kita masukkan semua nilai kerana nilai velocity telah kita ketahui. Oleh itu kita boleh dapat manometric head setinggi 4.17 meter. Dan seterusnya flow rate kita boleh kira dengan menggunakan rumus Q sama dengan AV. Dan awak kena pastikan bahawa nilai area di sini awak menggunakan area yang betul setelah ditolak dengan kawasan hub yang awak pun faham hub tidak membenarkan air melalui dirinya. Oleh itu kita akan pergi ke kita terpaksa tolak kawasan yang diwakili oleh hub. Dan velocity di sini awak perlu menggunakan velocity yang perpendicular dengan cross section area. Oleh itu velocity yang perpendicular dengan cross section area adalah VF. Oleh itu kita menggunakan 3.20. Untuk mengira kadar alir kita boleh dapat ia sekitar 1.01 meter padu per second. Dan seterusnya kita ingin shaft power. So shaft power ini maksudnya adalah power in. Kerana apa? So andai kata kita ada axial pump di sini, kita ada hub, kita ada blade, dan daripada shaft ini dipusingkan oleh motor. Okay. Hydraulic efficiency adalah mengira berkenaan dengan apakah efisiensi tenaga dipindahkan daripada blade ke cecair. Tetapi shaft power adalah power yang dibekalkan oleh shaft di sini untuk memutarkan shaft yang ada di sini. Okay, jadi ia seolah-olah akan reflect dengan apakah power yang dibekalkan oleh motor. So jadi kita akan menggunakan overall efficiency. So kita ada overall efficiency sama dengan power out divided by power in. Oleh itu kita boleh mengira power in sama dengan power out divided by overall efficiency. So power kita boleh kira rho GQ dan manometric head. Kerana apa? Dia adalah power out. Oleh itu kita akan gunakan actual head. So kita masukkan nilai, kita boleh dapat ia sekitar 58.3 kilowatt.